Kementerian Kewangan dan Jabatan Air Negeri Sabah dalam proses perolehan tender bagi melaksana projek di bawah Pelan Penyelesaian Isu Air di negeri ini. Langkah itu susulan peruntukan RM320 juta yang diterima daripada Kerajaan Persekutuan Oktober tahun lalu. Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, peruntukan itu membolehkan pelaksanaan pelan jangka pendek disegerakan bagi menyelesaikan isu bekalan air di negeri ini. Kita jangkakan beberapa pakej daripada total 18 pakej tersebut akan dapat dimulakan sebelum suku pertama ini berakhir dan yang selebihnya mengikut suku kedua dan mungkin ke suku ketiga. Memang program-program yang dibuat menjurus kepada mengurangkan masalah tekanan air. Contohnya penggantian paip-paip lama, penggantian pam-pam yang rosak, menaik taraf booster pam, selain daripada menukar genset, pastinya akan memberi peningkatan terhadap bekalan air di negeri Sabah. Datuk Syahelmi yang juga timbalan Ketua Menteri ditemui media selepas Majlis Pelancaran Aneka Rasa Sutra di Ibu Negeri. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Syahelmi memaklumkan beberapa loji rawatan air LRA baru juga sedang dibina selain naik taraf LRA sedia ada. Antara LRA yang sedang dinaik taraf termasuk LRA Telibung 2 di Tuaran bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran air yang dijangka siap Julai tahun ini. Apabila siap LRA Telibung 2 mampu mengagihkan 160 juta liter air sehari JLH berbanding 115 JLH sedia ada. Manakala projek UWSS Kasigu yang dijadual siap Mei ini pula mampu membekalkan 5 juta liter air sehari ke kawasan Putatan. Projek naik taraf LRA Kogopon Fasa 2 yang dijadual siap tahun depan dapat membekalkan air ke kawasan Papar Utara dan sebahagian kawasan Putatan. Menurut Datuk Syahelmi yang juga ahli Parlimen Putatan, kerajaan juga akan melaksana pelan jangka panjang bagi menyelesaikan isu bekalan air di pantai barat. Antaranya termasuklah membina tangki simpanan skim bekalan air Ulu Padas di Loh Kawi dijangka siap dalam tempoh 5 tahun. Majlis pecah tanah projek tersebut dijadual April ini. Taman-taman Sabah diminta menetapkan latihan meningkatkan stamina sebagai prosedur operasi standard SOP sebelum pendakian Gunung Kinabalu. Ia bagi mengelak kes kematian melibatkan pendaki pada altitud tinggi. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liew berkata, penetapan SOP seumpama penting terutama kepada pendaki berusia. Yeah, it is also one of the options that we may do it next time. But we have already rasmi and officiated the SOP on when you want to do, especially if you're of certain age, we would like you to receive training first. High-rise mountain training before you go. Datuk Christina ditemui media pada Majlis Pelancaran Aneka Rasa Sutra di Ibu Negeri yang disempurnakan timbalan Ketua Menteri Datuk Syahelmi Yahya. Pihak media ingin tahu sama ada kerajaan bercadang mewujudkan peraturan pendakian susulan insiden kematian pendaki warga British di kilometer 8.2 selepas pos pemeriksaan sayat-sayat ketika menuruni puncak Gunung Kinabalu baru-baru ini. Sementara itu, seramai 36 anak yatim dari Rumah Anak Yatim As-Sakinah Loh Kawi menerima sumbangan duit dan baju raya. Sistem tagal yang berkonsepkan penjagaan, pemeliharaan dan pengurusan sumber perikanan sungai wajar diteruskan. Ini kerana sistem tradisi yang diamal sejak turun-temurun itu bukan sahaja berjaya memulihkan populasi ikan sungai, malah menjadi tarikan pelancong. Adun Nabawan Datuk Gani Muhammad Yassin berkata, tagal eko-pelancongan yang diwujudkan hasil program konservasi melalui penglibatan komuniti itu turut menambah pendapatan penduduk. Tagal ini kita mendapatkan dan kita meneruskan tradisi turun-temurun yang telah kita lakukan selama ini. Ini adalah satu warisan yang sangat kita hargai dan dalam kita untuk bukan saja untuk kita memelihara ikan tetapi juga untuk memelihara ekosistem dan juga alam semula jadi. Beliau ditemui media selepas merasmikan sistem tagal tradisi Kampung Sikait dan Sumulombom Pagalungan di Nabawan.
Sementara itu, pengerusi Tagal di kedua-dua kampung berkata pewujudan sistem ini telah menjadikan kampung mereka destinasi pilihan pelancong dari dalam dan luar negara. Sekarang kami sudah Tagal Sungai Kampung Sikait, Kuala Sabinait, yang mana laluan utama daripada dari kecil Pegalungan ke Nabawan dan daripada Mukim Penciangan ke Pegalungan dan ke Nabawan. Jadi tempat di Tagal adalah berada di kawasan pertengahan dan sangat strategik untuk pada para pelawat dan pelancong. Kalau kita tidak Tagal, ikan-ikan ini akan pupus, jadi generasi akan datang seperti anak cicit kita tidak dapat jenis-jenis ikan yang ada di sungai kita di Logongan ini. Ya, itulah tujuan kami menagal ini. Terdapat 21 buah tagal tradisi di daerah Nabawan dengan satu tagal telah berjaya menjinakkan ikan, iaitu tagal Kampung Sosogo yang dimasukkan dalam program Rintis Pintar tahun lalu. Polis Tawau berjaya menahan seorang lelaki warga asing dipercayai rana dadah di kawasan kebun sawit Jalan Air Panas Tiku 26 Februari lalu. Lelaki berusia 54 tahun itu ditahan dalam satu serbuan kira-kira 2.30 petang dalam keadaan mencurigakan di tepi jalan kebun berkenaan. Ketua Polis Daerah Tawau ASP Jasmine Husin berkata, pemeriksaan ke atas plastik hitam yang dibawa suspek menemukan 2 paket plastik tes Cina bertulis guanyin wang. Pemeriksaan lanjut mendapati plastik berkenaan mengandungi hablur jernih dipercayai dadah jenis syabu seberat lebih 2 kilogram. Siasatan lanjut masih kita teruskan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan riman ke atas suspek ini masih lagi berjalan sehingga 6 hari bulan 3 2025. Dan setakat ini siasatan kita menunjukkan bahawa dadah yang dirampas ini di bawah masuk ke daerah Tawau daripada daerah luar. Bercakap dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau, ASP Jasmine menjelaskan, suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan saringan ujian air kencing juga mendapati suspek negatif daripada dadah. Polis kini berusaha mengesan rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Masyarakat dinasihati untuk berwaspada apabila menghulurkan wang kepada peminta sedekah. Ia bagi mengelak penipuan sindiket kutipan derma selain mengurangkan kadar aktiviti mengemis dalam negeri. Kalau menderma, dermalah tempat yang betul kepada institusi, kepada badan yang sesuai dengan tujuan derma berkenaan. Kalau jumpa pengemis, ambil tindakan ini. Tanya dengan dia, untuk apa dia mengemis? Kemudian dia dari mana, tanya dia. Dan kemudian kalau dia bawa apa-apa dokumen, lihat dokumen itu. Kerana kita selalu nampak pengemis, kita cuba mengelak diri. Akhirnya kita tak selesa, pengemis yang selesa di tempat itu. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan JPKA Sabah Jais Asri ditemui RTM selepas menjadi tetamu khas dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Menurut beliau, pihaknya akan melaksanakan kempen anti-pengemisan bertemakan bijak membantu elak tertipu bermula 14 Mac hingga 21 Mac ini. Program akan menumpukan kawasan bazar Ramadan dan masjid sebagai usaha menangani peminta sedekah terutama yang membabitkan kanak-kanak di Sabah selain meningkatkan kesedaran dan pemahaman masyarakat mengenai kesalahan melakukan aktiviti tersebut. Kempen tersebut akan diadakan di 7 buah daerah iaitu Keningau, Tawau, Kunak, Sandakan, Kota Kinabalu, Kudat dan Beaufort. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, Berita Pagi Sarawak bersama-sama Fazril di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.